الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى شفاعة الأنام وسعداء سوق الغيث البلد ورحمة بين المسلمين والأسماء والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات علية الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه المجالس الخير والنفع والبركة يا رب العالمين، وعلى كل صالح ونوع سلف الصالح لبدء مجالسهم خصوصا مجال التفسير، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita pada hari yang mulia ini, yang penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk berterusan kelas tadabbur Al-Quran di Bait Al-Furqan. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada surah Asy-Syarh, dan dipanggilkan juga surah Al-Insyirah. Dua nama dibagi nama Asy-Syarh ataupun surah Al-Insyirah. Nah, tetapi adalah nama yang masyhur adalah surah Asy-Syarh. Diambilkan pada awal bermulaannya alam nashrah laka sadrak. Nah, surah ini di antara surah yang turun atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan sedih. Maaf, suara jelas insya-Allah? Jelas ya. Jelas, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Allahumma shalli ala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakwah pada kaumnya. Naam, tapi di permulaan awal-awal banyak daripada orang kafir, orang musyrik yang buat macam-macam tentang orang Islam. Naam. Dan tak ramai yang beriman di awal-awal permulaan dakwah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia macam dalam keadaan sedih. Kenapa seperti itu? Kenapa kaumnya masih lagi tak beriman semua? Kenapa ramai orang yang apa panggil? Yang kata Nabi Muhammad SAW adalah orang menipu, ataupun orang yang orang yang membawa dakwah yang tidak sah dan sebagainya. Orang musyrik tu macam-macam cakap tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Qalu anhu annahu majnun, kata Nabi Muhammad SAW majnun, katalah sahir, dia adalah yang buat sihir, kata macam-macam tentang Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW bersabar dalam keadaan-keadaan itu yang berlaku di masa itu. Jadi hati Nabi Muhammad SAW mumtali' bima'na mumtali' bimaza bilhumum, penuh dengan rasa berat hati ataupun susah hati. Kenapa seperti ini? Kenapa yang jadi seperti itu? Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu dengan surah Asy-Syarh dengan qaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak
الذي أنقض ظهرك. يعني الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى melapangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hidayah, dengan iman, dengan cahaya iman, cahaya Al-Quran Al-Azim. Allah Subhanahu wa taala dengan penuhkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cahaya Al-Quran, cahaya iman. Naam. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala وضع عنك وزرك. apa maksud? يعني حططنا عنك حملك الثقيل الذي أنقض ظهرك. apa maksud? Dalam keadaan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada baginda Nabi Muhammad SAW, يعني takhfif, bermakna adalah kurangkan kesusahan tu di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun susah hatinya, ataupun dalam keadaan sedihnya, Allah Subhanahu wa taala kurangkan pada bab ini. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam fikir banyak tentang hal ini, kenapa kaumnya dan seperti ini, dan kenapa halnya orang itu tak beriman, kenapa hal orang itu tidak adalah berikut dalam bab ini. Allah Subhanahu wa taala kurangkan perasaan itu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ووضعنا عنك وزرك أي أعطتنا عنك حملك الثقيل الذي أنقض ظهرك حتى أصبحت مهموما. مهموما. Jadi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam keadaan sedih dan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala jauhkan itu. Allah Subhanahu wa taala فأذهب الله عنه الهم والغم. Allah Subhanahu wa taala jauh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa keadaan itu. Naam. Dan perasaan untuk perasaan kenapa kaumnya seperti itu, semua itu Allah Subhanahu wa taala jauhkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila jadi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Ayat surah Alam Nashrah, surah Syarh. Untuk apa? Untuk macam untuk muasat di qalbi Nabi alaihi salatu wasallam. Yani maksud untuk bagi pada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah terlalu berat tentang bab ini. Wa wada'na 'anka wizrak. Mungkin orang kata wa wada'na 'anka wizrak, apa maksud pada wizr dekat situ? Adakah dosa? Adakah Allah Subhanahu wa taala letakkan dosa-dosa itu? Kalau kita tengok pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kalau kita ikut pada terjemahan, al-wizr dekat sini dia kata beban, apa nama tu? Bebanmu. Nah, kalau dalam bahasa Arab al-wizr mengikutkan adalah pada amalan juga, kira macam amalan-amalan dosa. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dosa ke? La, makna bukan seperti itu. Wizrak adalah maksud badannya amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan dan Allah Subhanahu wa taala atabahu 'alaiha. Ma mana atabahu 'alaiha? Seperti mana, yani Allah Subhanahu wa taala uh, tidak, bukan tidak. Ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala uh, pada bab ini, yang apa yang laku Nabi, apa yang buat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam, Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran tentangnya. Seperti mana adalah untuk ambil fidyah daripada asrah, daripada orang yang tahan di masa perang Badar, dan juga izinnya untuk pada sebahagian pada orang munafik untuk tidak keluar untuk jihad, dan juga adalah abusihi fi wajhil a'ma, seperti mana yang dilakukan adalah pada orang yang buta yang datang pada Nabi Muhammad SAW, seperti mana dalam surah Abasa wa Tawalla, dan seperti bab ini. Dan bukan maksud pada wizr wa wadana anka wizrak adalah maksud wizr dekat situ adalah zunub, adalah maksudnya dosa. Kenapa? Sebab kerana Nabi alaihi salatu wassalam maksum. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum, bukan orang yang lakukan dosa, maksum anil ma'asi semua, tidak melakukan adalah dosa. Naam. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dhikrak.
Yani Nabi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi Muhammad SAW, kami adalah mengangkatkan zikirmu. Tengok bagaimana. Setiap kita kali solat, kita sebut nama Nabi Muhammad SAW, sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. At-tahiyat, dalam salam tahiyat contohnya. Dalam azan, apabila kita azan, ha, kita sebut juga Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua ada nama Nabi Muhammad SAW. Sebut nama Allah, sebut nama sebut nama Allah, sebut nama Rasulullah SAW. Bagaimana tentang warafa'na laka dhikrak, seperti mana Allah Ta'ala alam yaqul rabbuka idza dzukirtu dzukirta ma'i, seperti dalam hadis. Naam, seperti dalam hadis, atani Jibril faqala ya Muhammad, malaikat Jibril datang pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata kepadanya, wahai Muhammad, inna rabbaka yuqri'uka salam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beri salam kepadamu wahai Muhammad, wa yaqul, dan kata padamu, atadri kaifa rafa'tu dhikrak, adakah kau tahu bagaimana aku mengangkatkan zikirmu? Qultu Allah taala a'lam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu bagaimana itu. Qal yaqulu rabbuk idza dzukirtu dzukirta ma'i. Dikata malaikat Jibril kata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala beritahu, idza dzukirtu, jika ada orang zikrullah, zikir nama Allah, maka kamu akan zikir namamu sekali, maka akan disebutkan namamu sekali. Hadis riwayat Tabarani, Naam, wa Ibnu Abi Hatim. Yani Allah Subhanahu wa taala masukkan nama baginda Nabi Muhammad SAW dengan namanya. Naam. Fi kalimat syahadah, dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti mana kita tahu. Dalam iqamat pun sebut nama Allah dan nama Rasulullah. Dalam khutbah, nah, tolong tutup mic, barakallahu fikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nah, dalam khutbah juga disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Dalam tasyahud, di dalam tahiyat pun disebutkan nama Allah dengan nama Rasulullah SAW. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu قال ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نفسا أكرم عليه من نفس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Yani Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ibn Abbas kata, Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan mana-mana, wala dhara wala bara, tidak ada siapa-siapa di atas muka bumi ini, nafsan akram alaihi min nafsi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or nafsu yang mulia lebih daripada nafsu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia daripada bashar. وما سمعت الله أقسم بحياة أحد من الرسل إلا بحياة محمد. Dan Sayyidina Ibn Abbas kata, aku tidak dengar, tidak tahu pada Allah SWT dimikan dengan nafsu seorang selain daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tengok pada Al-Quran Al-Karim dan sebagainya, tidak ada. Hanya nama Nabi Muhammad SAW, seperti dalam firman Allah SWT, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah SWT demikian dengan Nabi Muhammad SAW. Itu dalam seperti mana dalam ayat ini, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Yani maksud umur dekat situ adalah hayat, hidupanmu. Dan ini adalah kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yani wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selepas kesusahan ini akan ada mudah. Selepas kesusahan ini akan ada mudah. Allah Subhanahu wa taala akan ubahkan hal kamu ini daripada keadaan
Susah kepada keadaan yang tenang. Kepada susah hati, kepada tenang hati akan datang. Nah, yakni seperti mana ayat ini kata badannya, Innal ladzi an'ama 'alaika bihadhihi an-ni'am sayansuruka 'ala a'daik. Yani orang yang beri padamu nikmat-nikmat yang banyak itu dari Allah Subhanahu wa taala akan menangkan kamu kepada atas musuhmu. Yani Allah Subhanahu wa taala akan menangmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yubaddil amrak, akan ubahkan hal kamu. Dan itu yang terjadi di masa akan datang, datang selepas itu, selepas masa ini Allah Subhanahu wa taala bagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menang, dan bagi adalah Islam jadi lagi ramai masuk ke dalam Islam dan bukakan kota Makkah, dan ramai pada orang yang masuk dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Wahadhihi al-ayat, dan ayat ini adalah bukan hanya diceritakan tentang bagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa susah Nabi alaihi salatu wasallam di masa itu dengan kaumnya dan hatinya, bukan hanya pada ceritakan tentang kisah ini. Tentang hal kita juga. Di dunia kita ini adalah akan ada susah, ada mudah. Kadang-kadang orang lalu dalam keadaan susah. Kun ala yaqin. Kamu adalah kena ada yakin. Kesusahan ini tidak akan berterusan. Selepasnya akan ada kemudahan. Datang kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal insan, dan manusia adalah kena ada sangka baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia rasa aku ni adalah dalam keadaan susah, tetaplah hal saya seperti itu. Tak. Allah Subhanahu wa taala akan ubahkan. Tapi kadang-kadang yang terjadi dengan kita adalah ikhtibar daripada Allah Subhanahu wa taala, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nak tengok hal kita ini, adakah kita sabar, adakah kita syukur, adakah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan yang terjadi pada kita, atau kita akan waliyazubillah tidak bersyukur, kita akan komplain banyak. Nah, man minna, siapa daripada golongan kami adalah tidak lalu pada keadaan kadang-kadang susah, kadang-kadang mudah. Tapi apabila orang sudah terlalu susah, ketahuilah akan datang selepasnya adalah kemudahan. Masya Allah. Selepas kesusahan ini akan ada kemudahan. Tidak akan hal yang susah tidak akan berterusan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Akan datang kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila orang dia dalam keadaan susah di dunianya, ini adalah masa untuk rujuk ila Allah Subhanahu wa taala, untuk kita dekatkan diri kita lagi banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan adalah masa untuk kita komplain banyak. Kadang-kadang ada pada orang dia terjadi adalah susah dan sebagainya, dia walayazubillah, dia rasa sampai ada orang, kenapa aku ni saja jadi macam ni? Kenapa jadi macam tu dengan saya? Kenapa? Kita sebut kenapa, itu kamu kena yakin daripada Allah, yakin apa yang Allah SWT beri pada kamu itu yang terbaik kepada diri kamu. Berapa banyak daripada kesusahan yang bagi pada orangnya adalah dekat lagi pada Allah SWT. Orang susah, lebih banyak doa pada Allah SWT. Baru-baru ni adalah dengar pada Syekh Yusri, Dr. Yusri Jabir. Dia cakap tentang orang kaya dengan orang miskin. Dia kata orang miskin, ha, halnya lebih baik daripada orang kaya.
Orang kaya perlu pada orang miskin. Tapi orang miskin tak perlu pada orang kaya. Macam mana tu? Orang kaya perlu untuk orang miskin untuk dia beri badannya sedekah, beri badannya bantuan, ha? Zakat dan sebagainya. Tapi orang miskin tak perlu pada orang kaya. Mungkin orang kata tapi dia perlu pada sedekah ataupun tak. Sebab orang orang kaya itu apabila dia perlu apa dia contoh pergi beli keluarkan duit buat ini buat itu dia rasa duitnya boleh buat semua benda. Ha? Tetapi orang miskin apabila dia nak dan tak ada, dia akan apa buat? Akan mengangkat tangannya dan dia doa Allah SWT. Ya Allah, beri padaku. Ya Allah, aku ni dalam keadaan susah, mudahkan untuk saya. Dia akan apa? Dia akan minta pada Allah. Ha? Halnya dia akan minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ha. Insan maka orang akan dapat kemudahan apabila dia sudah lepaskan. Macam orang kata apa? Lepaskan tangan. Dah. Dia tak boleh buat apa-apa. Serah pada Allah. Apabila kamu susah, apabila ada datang kesusahan dalam duniamu, jangan kamu rasa, aku ni boleh buat. Aku ni boleh buat pasal ini. Boleh buat situ. Baik. Semua itu adalah tadbir min Allah SWT. Semua ini adalah daripada Allah SWT. Allah susunkan untuk kita. Ha? Allah SWT nak tengokkan pada kita, kita ni apa? Hamba. Allah Subhanahu Wa Taala, Abdullah Subhanahu Wa Taala. Bukan hamba untuk dinar, dirham, dinar, duit. Bukan itu. Kita hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kita minta pada Allah. Apabila masih lagi dalam kepala kamu yang akan mudahkan adalah orang itu, fulan, fulana, ha? Masih lagi tak akan settlekan masalah. Tapi apabila kamu lepaskan, ha? Lepaskan semua adalah minta pada Allah Subhanahu Wa Taala bantu, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan. Di antara kata, i'mal bil asbab ka'annaha kulla syai'. Amalkan dengan sebab-sebab seperti itu adalah sumber. Maksudnya kemudahan ada dalamnya. Ha? Ha? Wa wa tawakkal ala rabbil asbab. وكأنها ليست بشيء dan tawakul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tawakul dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, macam sebab itu macam tak ada apa. Yani kita adalah kesusahan, contohnya duit, pergi usaha kerja, buat benda kerja-kerja yang boleh membantu kamu untuk settlekan bab ini. Kamu sudah amalkan dengan asbab. Tapi jangan kamu fikir kerja kamu ini dia yang akan bagi apa duit untuk kamu settlekan benda ini. Tak juga. Mungkin kamu buka berniaga tapi tak berjaya. Boleh jadi. Mungkin kamu buat bisnes besar, bayar duit banyak, tapi akhirnya tak berjaya. Jadi jangan kita ingat ini yang akan bantu kita. Tak. Kita amalkan dengan sebab kita sudah usaha untuk kerja, buat bisnes dan sebagainya. Dan serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Kemudian adalah tawakkal ala rabbil asbab. Wa ka'anna al-asbab wala syai'. Dan tawakul kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam sebab itu tak ada apa. Jadi kamu minta pada Allah, ya Allah, Engkau tahu hal saya ni bagaimana. Mudahkan urusan saya. Bagilah saya settlekan contoh ini, hal ini, kesusahan ini. Ha? Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kemudahan. Dan dalam surah ini seperti mana mula hayat dalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dalam keadaan susah. Allah Subhanahu wa taala turunkan surah ini untuk apa? Untuk jaga kepada hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surah ini pun untuk diri kita. Apabila kita adalah dalam keadaan takut, risau, kita juga dalam keadaan susah hati, kita sebut baca surah ini, alam nashrah laka sadrak. Kita baca surah ini, amalkan dengan surah ini. Pun di antara amalan yang baik untuk diri kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada di dalam surah ini adalah ayat yang mulia. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jangan kita adalah ingat semua pintu tutup. Tak.
Mungkin semua pintu tutup di depan mata kita di dekat dunia, tapi babullah maftuh. Pintu Allah Subhanahu Wa Taala terbuka. Ha? Dia nak pada kita sebut, Ya Allah, Ya Tuhan kami, Ya Allah. Apabila kita sampai tahap itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kemudahan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. أي فإذا انتهيت من دعوة الناس إلى الله فاجتهد في عبادة ربك واجعل همك ورغبتك فيما عند الله لا في الدنيا الفانية الزائلة فإن ما عند الله خير للأبرار. Apa maksud? Yani jika sudah habis dakwah, sudah dakwah orang, sudah usaha dalam bab ini, fajtahid fi ibadat, maka dikata pada Nabi Muhammad SAW, jika sudah selesai pada dakwah manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu adalah ijtahid fi ibadatika, ibadati rabbik, maknanya kamu ibadah kepada Tuhanmu Allah Subhanahu Wa Taala. Waj'al hammaka wa raghbataka fi ma 'inda Allah. Jadi adalah apa yang kamu nak adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ridha Allah Subhanahu Wa Taala, cari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bukan pada dunia yang fana yang akan habis semua, tapi pada apa yang ada kepada kebaikan pada Allah SWT untuk orang yang abrar. Yani dalam keadaan ini seperti mana juga untuk kita ni adalah selepas kita sudah amalkan dengan semua asbab, semua asbab-asbab, maksud pada asbab untuk settlekan masalah kita ataupun urusan kita, maka di masa itu sudah serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. خلاص, minta rujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan fikir pada dunia yang fana ini dan apa yang ada padanya, tapi fikir pada apa yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kul insan, setiap manusia yang ada di hatinya, yang akan bantu adalah Allah. Yang akan mudahkan urusanku adalah Allah. Yang akan bagi settlekan masalah itu adalah Allah. Dia akan pandangkan pada apa-apa yang ada masalah di hidupannya adalah itu masalah kecil. Nah, dan seperti mana kita sebut, kadang-kadang kesusahan datang pada manusia adalah untuk apa? Untuk tengok bagaimana halnya. Adakah dia akan syukur pada Allah atas hal yang Allah SWT beri padanya, atau dia akan komplain banyak. Bagaimana halnya? Adakah dia adalah syukur pada nikmat-nikmat yang Allah beri padanya, ataupun dia wal'iyazubillah yaskhat min hadha, ataupun dia macam tak terima. Subhanallah. Ha? Pada bab fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seperti mana dalam kitab Syama'il yang kita belajar adalah orang rumah dibuat daripada satu laut lebih daripada satu jenis. Mungkin contohnya lebih pada satu. Katalah dia ada gentang. Boleh buat gentang goreng, boleh buat gentang rebus, boleh buat gentang dengan sup, boleh buat macam-macam. وهذا الذي يجب أن تكون عليه المرأة الصالحة. Seorang wanita yang salihah, dia akan usaha untuk membantu untuk apa? Untuk suaminya pada kesusahan di dunia ini. Sebab kadang-kadang hal kita ni kadang-kadang baik, kadang-kadang kurang sikit. Naam. Jadi ada pendalaman tentang bab itu. Bagaimana nak buat yang terbaik. Bagaimana nak buat makanan yang mudah dan sebagainya. Bagaimana kita nak settlekan pada bab ini. Semua ini adalah contoh pada makanan lah. Contoh pada makanan. Tapi ada banyak pada bab ini. Kadang-kadang bagaimana nak jimatkan duit, bagaimana nak urutkan untuk bayaran yang jumlah yang banyak. Subhanallah. Subhanallah adalah di antara amalan yang saya dulu awal-awal eh, lebih kurang 6 tahun lepas, 6 tahun 5 atau 6 tahun lepas, kita ni untuk maklumkan untuk semua, kami ni kerja guru Quran, guru menajar Quran dan menajar agama kelas-kelas seperti mana kamu tengok semua ini. Jadi kita ni bukan adalah sistem EPF, ada slip gaji ke apa ke.
Jadi kadang-kadang rezeki kita tak tetap. Kadang-kadang Alhamdulillah ada lebih, ada kurang, ada syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah beri pada kita. Hal kita seperti itu. Ha? Orang yang pernah kerja dalam kerja yang tidak ada slip gaji dan apa, dia faham apa maksud saya. Jadi apabila dia nak kemudahan dalam dunia ni, maksudnya contoh nak beli rumah ke, nak beli kereta ke, memang susah lah. Susah sangat. Bukan senang nak beli rumah, bukan senang nak beli kereta. Dalam bab ini bukan senang langsung. Nak usaha nak beli rumah tu memang bank tolak. Terus beli kereta tolak. Tak terima. Bukan senang. Kan ada ABF tak ada. Ada slip gaji tak ada. Gaji dapat macam mana? Cash. Ada dalam bank ada. Tapi tak tetap setiap bulan lain-lain lah. Tak boleh lah, minta maaf lah Ustaz. Contoh perkataan seperti ini, saya dengarlah pada orang-orang dulu. Pada bank kata tak boleh, tak boleh, tak boleh. Subhanallah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala beri jalan. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala beri jalan pada kita, beri bagaimana syaratnya. Akhirnya Alhamdulillah sudah settle. Bolehlah beli rumah. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemudahan. Bagaimana dengan bab ini? Sudah amalkan dengan asbab. Kena syari, kena dapat slip gaji, tak apa EPF tak ada boleh. Usahakan ada slip gaji setiap bulan. Syarikan pada tempat pengajian yang dulu saya mengajar, dia bagi slip gaji. Saya pun ada pada tempat saya buat juga receipt apa. Last Alhamdulillah settle. Lepas susah-susah itu sampai rasa pintu tutup. Memang tak boleh lah nak beli apa-apa. Memang tak boleh. Ha? Tak boleh beli. Langsung tak boleh. Benda ni memang susah. Akhirnya subhanallah Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan jalan, bagi jalan dan jadi. Subhanallah. Bukan adalah nampak, bukan seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala beri. Bukan itu sahaja. Di antara apabila nak beli rumah waktu tu, saya doa Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah mudahkan untuk saya. Dan saya belajar dengan seorang yang dia ambil satu doa daripada seorang guru. Ustaz Syahid diambil satu doa daripada seorang guru, iaitu Allahumma rabbal bait yassir lana syira'a bait. Ha? Ya Allah, dan kita niat mana nak rumah itu. Subhanallah. Saya niat nak rumah tak jauh pada KL, lebih kurang dalam 1 jam, tak lebih pada itu. Dapat itu. Rumah saya jauh daripada KL lebih kurang 50 minit. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kepada Allah SWT. Datang lepas susah tu berapa tahun, usaha. Akhirnya adalah datang kemudahan. Maaf, saya bukan nak ceritakan kisah kehidupan saya, tapi nak ceritakan kisah untuk orang kesusahan bagaimana. Rasanya cerita kisah saya adalah lebih sesuai. Tapi tak tahu kisah itu betul atau tidak kalau nak cerita kisah orang lain. Tapi ini kisah tentang diri saya lah, yang berlaku dengan saya. Orang memang susah sangat. Untuk dalam keadaan sewa rumah, rasanya semua orang tahu macam mana perasaan. Bayar sewa rumah itu bukan rumah kita. Akhirnya bukan rumah kita. Kita bayar sewa. Dan subhanallah. Subhanallah, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemudahan. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas susah-susah itu datang kemudahan. Seperti itulah juga kereta. Berapa kali berhenti tepi jalan. Kereta rosak. Satu kali saya pergi mengajar dekat kawasan Putra Perdana. Waktu tu saya pergi mengajar di kawasan Putra Perdana. Saya ada isteri, anak dalam kereta. Pakai kereta lama lah waktu tu. Subhanallah. Tengah jalan, tiba-tiba, tak ada tanda ke apa, tak ada. Tiba-tiba, ha, gearbox rosak. Tiba-tiba, habis. Berhenti tengah jalan, betul-betul tengah jalan. Orang tolong kita, tolak kereta ke tepi. Alhamdulillah. Subhanallah. Lepas berapa lama Allah SWT bagi kemudahan. Alhamdulillah, setelah juga untuk bab kereta dan urusan kereta. Tak ada benda susah akan berterusan. Hanya kita kena usaha. Nas'ah. Kita cari bagaimana kita nak settlekan masalah itu dan serah pada Allah SWT. Jangan fikir kamu boleh buat semua benda. Kamu tak boleh buat apa-apa. Kita ni nak angkat tangan pun tak boleh. Semua dengan takdir Allah SWT. Jadi, kadang-kadang ada benda belum masanya. Belum masanya. Allah akan beri. Tapi belum masanya. Satu kisah lagi. Tentang diri saya juga.
Yang berlaku dengan saya juga adalah di masa saya kahwin dulu. Awal-awal, saya 7 tahun saya tak ada anak. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 5 tahun, 7 tahun. Dan saya rasa mungkin kamu tahu perasaan bagaimana orang yang tak ada anak awal-awal, bagaimana keluarga tanya, macam mana anak, anak dah ada berapa anak ke belum? Kawan-kawan semua Masya Allah dah ada berapa anak dah. 4, 5 anak dah ada. Saya satu belum lagi ada. Subhanallah. Di masa itu soalan seperti itu sampai saya boleh kata bukan putus silaturahim, tak na'udzubillah min zalik, tapi kurang hubungan dengan keluarga. Kenapa? Sebab saya tak nak dengar soalan dah dapat anak ke belum. Soalan seperti itu pun bagi isteri saya sedih. Juga jadi macam saya elakkan tentang bab itu. 7 tahun tak ada anak. Buat macam-macam bagi doktor sana, doktor sini. Kata kamu normal, isteri kamu pun normal, tak ada apa. Subhanallah. Satu kali waktu pergi umrah, saya di umrah di masa itu adalah saya ustazah doa Allah Subhanahu Wa Taala banyak. Doa ya Allah, kami ni sudah buat semua. Dah pergi doktor, dah pergi macam-macam, tak ada apa. Doktor semua kata kamu tak ada apa. Bagaimana hal kamu ni? Kenapa seperti itu? Subhanallah. Akhirnya balik pada umrah lepas sebulan ke 2 bulan ustazah menandung. Tapi subhanallah anak itu tak berterusan. Gugur. Dan waktu tu apabila jadi macam tu, macam tanda pada Allah Subhanahu Taala, kamu bukan tak boleh, tapi belum masanya. Betul juga. Masa itu saya belajar dekat Mesir, lepas tu pergi ke Yaman, lepas tu baru sampai ke Malaysia. Ha? Jadi keadaan kita belum stable betul-betul. Kewangan, income belum stable betul-betul. Tak ready betul-betul untuk apa? Untuk nak buka rumah besar, ada anak, ada tanggungjawab macam-macam. Subhanallah, Allah Subhanahu Taala lepas itu, lepas berapa lama, setahun ke lepas tu ataupun kurang, Allah Subhanahu Taala beri kita anak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi masa saya dapat anak, Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Waktu itu kerja saya sudah ada kerja stable, sudah beli kereta, Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Allah SWT bagi saya apa? Kemudahan di masa itu. Di masa itu adalah saya sudah faham betul-betul. Allah SWT akan beri di masa yang Allah SWT susunkan. Itu yang terbaik untuk diri kita. Cuba bayangkan, saya dapat anak di masa saya duduk dekat Yaman ataupun duduk dekat Mesir. Kemudian anak kalau tak melahirkan dekat Malaysia, nanti untuk nak dapat warga negara Malaysia bukan senang. Jadi urusan dia lagi susah dan sebagainya. Subhanallah, akhirnya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita. Tapi dengan masa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak, bukan di masa yang kita nak. Di masa yang terbaik. Sebab doktor kata kamu dua-dua tak ada apa, tak ada masalah. Jadi pada bab ini faham adalah ada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa yang datang daripada Allah itu adalah takdirnya. Apa yang datang pada Allah Subhanahu Wa Taala itu takdirnya. Kita kena rida dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita, dan serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila orang bandangkan kepada masalah ataupun musibah ataupun kesusahan yang terjadi pada dirinya, macam benda besar, dan dia akan rasa susah hati. Tapi apabila dia serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, khalas, ya Rabb, saya sudah sampai keadaan seperti ini, saya tak boleh buat apa-apa. Saya serah padamu ya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala akan baginya kemudahan. Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga pada hatinya. Akan rasa kesusahan itu tidaklah ada. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Surah Al-Duha kita ambil sikit, insyaAllah ada masa sikit bismillah. Surah Al-Duha. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. نعم. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah pernah sakit
dalam berapa malam, 2 ataupun 3 malam, dan dia tidak keluar kepada orang, tak jumpa dengan orang 2-3 malam, tak jumpa dengan orang. Jadi di masa itu isteri Abu Lahab, isteri Abu Lahab datang, namanya Ummu Jamil, namanya Ummu Jamil, ibu orang yang handsome. Ummu Jamil sepatutnya panggil Ummu Qabih. Ibu orang yang hodoh. Nah, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kata padanya, wahai Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanuka qad hajarak. تقصد بالشيطان جبريل الذي ينزل على الوحي. نعم. Lam arahu qurbaka lailatain aw thalath. Dia kata, wahai Muhammad, aku harap syaitanmu tinggalmu. Apa maksud dia syaitanmu tinggalmu? Maksudnya adalah Jibril. Dia maksud pada bab ini adalah apa? Jibril. Saya harap Jibril tak datang padamu. Mudah-mudahan dia tinggalkan kamu. Sebab aku tengok dah berapa malam tak datang padamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan surah ini, wadduha wal laili idza saja. Seperti mana dalam hadis Imam Al-Bukhari, tanpa sebut nama hamba perempuan itu. Wal ma'na, maksud dalam bab ini, aqsam Allah Subhanahu wa taala, ya, wahai Muhammad, dengan apa? Dengan apa? Dengan ad-duha, pada pagi-pagi dan cahayanya, awal pagi. Wal laili idza saja, dan juga malam apabila sudah gelap sangat. Naam. Wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Naam. Allah Subhanahu wa taala tak tinggalmu wahai Muhammad. Wa ma qala, yani tidak benci kepadamu ya wahai Muhammad. Wa ma qala, hadha jawab al-qasam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, ini adalah awal-awal surah ini mula dengan wadduha. Ini adalah masa apa dia, waktu pagi, waktu duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, yani ini adalah jawapan tentang dimi yang pertama, qasam itu. Yani Allah Subhanahu wa taala tak tinggalmu ya wahai Muhammad. Sesungguhnya engkau adalah kasihmu, Rasul, kasih kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah jawapan untuk orang musyrik. Ha? Jawapan untuk orang musyrik, orang yang kata apa, Allah Subhanahu wa taala tinggalkan rasulnya dan tidak turunkan lagi ayat di atasnya. Yani seperti kata ini, Allah Subhanahu wa taala tak tinggalkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala firman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yani sesungguhnya akhirat lebih baik kepada dirimu daripada apa yang ada dekat dunia, daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dan ini sebab, di antara sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara kata-katanya adalah Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Sesungguhnya hidupan yang benar adalah hidupan akhirat. Nah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Yani Allah Subhanahu wa taala akan beri padamu wahai Muhammad daripada pahala, daripada syafaat, daripada benda yang luar biasa sampai kamu ridha. Subhanallah. Allah akan beri syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, الشفاعة هي الشفاعة في أمته حتى يرضى. يعني الله سبحانه وتعالى akan beri pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ولسوف يعطيك ربك فترضى. Yang akan beri pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu syafaat. Syafaat sampai dia rida. Yani syafaat fi umatnya. Nabi alaihi salatu wasallam akan syafaat kepada umatnya sampai dia rida dalam keadaan ini. Dan dalil pada bab ini apa yang ada dalam hadis Imam Muslim, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا قول الله في إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول عيسى, Allah Subhanahu wa taala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim apa sebut, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah,
Siapa yang mengikut padamu, maka orang itu ada daripada golongan aku. Wa man asani, dan siapa dia tidak ikut, maka engkaulah yang ghafur rahim, yang mengampunkan. Naam, dan juga adalah dan juga adalah qaul Nabi Allah Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika azabkan, Nabi Allah Isa kata apa tentang kaumnya, in tu'adzibhum fa innahum ibadah, jika adalah susahkan ya, sesungguhnya itu adalah hambamu. Wa in taghfir lahum, jika ampunkan untuknya, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah al-aziz al-hakim. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis dan kata, Allahumma ummati, ummati. Nabi alaihi salatu wasallam kata apa? Ummatku, ummatku. Allahumma ummati, ummati. فقال الله عز وجل يا جبريل, maka Allah Subhanahu wa taala kata pada malaikat Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, idhhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fas'alhu ma yubkik. Kamu pergi, Allah Subhanahu wa taala kata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril, kata Allah Subhanahu wa taala kata pada malaikat Jibril, wahai Jibril, pergi kepada Nabi Muhammad, pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tanya kepadanya, kenapa engkau menangis? Allah a'lam. Allah Subhanahu wa taala tahu kenapa, tapi pergi tanya padanya, kenapa kamu menangis? فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. يعني Nabi Muhammad, malaikat Jibril pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata, kenapa engkau menangis wahai Muhammad? Kenapa seperti itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata padanya, umatku, umatku. Yani Nabi alaihi salatu wasallam takut untuk umatnya di akhirat itu. Jadi malaikat Jibril pergi ceritakan pada Nabi, pergi kata pada Allah Subhanahu wa taala apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, ya Jibril, kata pada Jibril, pergi kepada Muhammad dan kata padanya, inna sanurdika fi ummatik wa la nasuk. Kami akan bagi kamu ridha untuk hal umatmu dan tidak akan ada apa kesusahan di masa itu ataupun benda yang buruk di masa itu. Yani Allah Subhanahu wa taala akan beri syafaat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Akan beri pada Nabi alaihi salatu wasallam syafaat di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan beri pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah beri pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia adalah menang pada orang kafir, naam, dan beri badannya adalah syafaat di akhirat. Beri pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam-macam di dunia ini dan beri badannya syafaat di akhirat dan juga beri badannya al-maqam al-mahmud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada masa dia adalah anak yatim, dari masa kecil maksud, sampai Allah Subhanahu wa taala beri badannya amanah yang besar, iaitu tentang Islam maksudnya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kamu adalah yatim dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kepadamu dan beri adalah kamu dekat pada atukmu Abdul Muttalib, kemudian pakcimu Abu Talib menjaga kepadamu, wa attafa alaikal qulub, dan bagi orang hati-hati orang semua apa sayang padamu. Naam. Wa ra'aka min la yu'min bi risalati, dan jagamu daripada orang yang tidak beriman pada risalahmu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan ni Allah Subhanahu wa taala lihatmu dalam keadaan apa? Taih ma'rifati syariah wa din. Dalam keadaan macam sesat, tak tahu mana yang betul, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan padamu jalan padanya. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan beri pada kamu ilmu yang kamu tidak tahu.
قال الضحاك ووجدك ضالا أي لم تكن تعرف القرآن ولا تدري الشرائع فهداك إليها. يعني adalah maksud pada wajadaka dalan bukan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam keadaan dalal wal iyaz billah, sesat, bukan maksud seperti itu. Bukan orang yang jahil dan sebagainya, tak. Wal iyaz billah, bukan seperti itu. Maksud pada wajadaka dalan dikatakan apa, diberi padamu Al-Quran dan beri padamu adalah apa, ilmu syariat. نعم. هذا هو الصحيح في معنى الآية. ولا يراد بالضلال عبادة غير الله. bukan adalah wajadaka dhalan maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ibadah kepada selain pada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah seperti itu. Ataupun lakukan pada benda yang mungkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah seperti itu. Sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala al-fitrah wal istiqamah منذ طفولته وصغره. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan fitrah daripada kecil, dan istiqamah, tidak pernah minum khamr, tidak pernah ibadah kepada selain pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukan juga memegang pada agama kaumnya. Yani maksud wajadaka dhalan fahada bukan maksudnya adalah dalam keadaan sesat dulu sebelum ni, tak. Tapi Allah Subhanahu wa taala beri padamu Al-Quran, beri padamu Al-Quran Al-Karim, beri padamu syariatnya. Nah, dan seperti mana dalam ayat yang lain, ma kunta tadri mal kitab wal iman, kau tidak tahu apa itu adalah kitab dan iman, tapi Allah Subhanahu wa taala beri badannya ilmu ini. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dulu di dalam keadaan muhtaj, yani adalah fakir. Maka Allah Subhanahu wa taala fa'aghnaka 'anil ibad. Allah Subhanahu wa taala beri badannya kemudahan sampai tidak meminta pada orang-orang yang lain. Wa yassara laka asbab ar-rizqi wa tijara. Dan mudah padamu adalah bintu-bintu dan sebab-sebab untuk rezeki dan niaga. Walamma 'addada Allah Subhanahu wa taala an-ni'am ats-thalath 'alaihi. Maksud apabila Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang tiga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri badannya, alam yajidka yatiman fa'awa, nikmat yang pertama. Kemudian wajadaka dhalan fahada, yang kedua. Wajadaka ailan faaghna, itu adalah nombor tiga. Tiga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beri wasiat kepadanya tiga perkara juga. Apa dia? Yang pertama, fa ammal yatima fala taqhar. Yang pertama, orang yang yatim jangan hina badannya, jangan muamalah dengan dia dengan yang baik, dengan lembut. Disebabkan dulu kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kayak Sayyidina Rasulullah, disebabkan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yatim, pernah rasa seperti itu bagaimana orang yang tidak ada ayah, maka jadilah ayah yang kepada orang itu ayah yang rahim, adalah yang lembut hatinya. Wa amma sa'ila fala tanhar. Jika datang pada kamu orang yang fakir minta kebantuan, jangan tolakkannya. Naam, jangan tolakkannya dengan kata-kata. Kalau nak tolak dengan cara apa? Cara lembut. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pun adalah dia dalam keadaan miskin. Nah, fakir. Kemudian wajadaka 'ailan fa aghna. Wasiat yang ketiga, wajadaka 'ailan fa aghna. Yang dalam keadaan ini dulu adalah miskin, kemudian Allah SWT bagi kepadamu adalah jadi kaya. Jadi kamu pernah rasa wa masaila fala tanhar. Dulu Nabi SAW adalah dalam keadaan miskin, kemudian Allah SWT beri badannya rezeki. Seperti itu, kalau orang datang badannya pada kamu adalah dalam keadaan miskin, dia minta bantuan, bantu badannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yani ceritakan tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri padamu. Naam. Wa'allimin nas kama 'allamaka Allah, dan ajarkan pada orang seperti mana Allah Subhanahu wa taala ajarkan padamu. Dan itu adalah dihadapkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka dhallan fahada. Ai seperti mana Allah Subhanahu wa taala beri kepadamu daripada nikmat-nikmat dan ajar padamu, maka kamu adalah
bantu pada orang lain, tolong pada orang lain, sampaikan dakwah kepada orang yang lain, menunjukkan jalan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok pada ayat-ayat ini, amma sa'ila fala tanhar. Orang, jika ada orang datang pada kita, minta pada kita bantuan, jangan kita tolakkannya dengan cara kasar. Contoh, pergilah dari sini. Pergi. Tak nak bagi apa-apa. Kita nad'u lahu. Kita doa padanya. Contoh, di antara adat-adat orang Arab, saya harap kalau kita boleh guna juga dekat sini. Orang datang minta derma ke apa. Kadang-kadang ada orang kita tahu dia bukan perlu duit. Mungkin dia income dia lebih banyak daripada orang kerja besar. Tapi kita tolak dengan baik-baik. Ha? Kita nampak dia sihat, masih lagi boleh kerja tapi dia tak kerja. Contoh, kita doa badannya. Kita tolak dengan baik-baik. Kalau kita nak tolaknya, kita tolak dengan baik-baik. Macam mana nak tolak dengan baik-baik? Adalah kita sebut Allah ya'tik. Kita doa untuknya. Allah ya'tik. Yani semoga Allah SWT beri padamu. Allah ya'tik. Macam ini adalah di antara kata-kata dekat kita lah, adat lah. Kalau orang kita nak dia minta bantuan tapi kita tak nak bagi ke, ataupun mungkin kita tak ada duit kecil ke, ataupun tak ada duit, tak angkat duit ke langsung, kita doa untuknya. Tolak dengan baik-baik. Semoga Allah SWT bantumu. Semoga Allah SWT murahkan rezeki kamu. Semoga Allah SWT beri bantu kamu. Orang itu apabila dia dengar kita doa untuk dia, dia akan tinggal kita dan jalan. Tapi apabila kita cakap, dia macam nak lagi datang pada kita, nak malukan kita. Contohnya depan orang dan sebagainya. Benda ni adalah kita kena adalah syarah hikmah dengan muamalat dalam bab ini. Dan ayat ini bukan hanya ceritakan tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masanya, menunjukkan juga untuk diri kita. Wasiat untuk diri kita. Fa ammal yatima fala taqhar. Bukan adalah hanya ceritakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sama. Orang yatim, jangan kita makan haknya, jangan kita tidak beri haknya. Wal'iyazbillah, na'udzubillah min dzalik. Wa amma sa'ila fala tanhar. Orang datang pada kita, minta pada kita bantuan, jangan kita tolakkannya dengan cara tak baik. Kita muamalah dengan cara baik. Naam. Wa amma bi ni'mati wajadaka 'ailan fa aghna. Dulu kita mungkin lalu dalam keadaan miskin, kemudian Allah SWT bagi pada kita kaya. Jadi kita pernah rasa benda tu, bagaimana orang susah. Jadi kita kalau dapat membantu, kita bantulah pada orang, tolong orang. Ada satu ayat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Subhanallah, saya dengar baru-baru ni seorang guru cakap tentang ayat ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Yani tentang yang nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri padamu, ceritakan dengan orang Allah. Adakah makna al-ayah hakadha? Maknanya mengikut pada zahirnya. Yani contoh, kamu sudah buat berniaga, kemudian berniaga kamu berjaya, dapat untung banyak. Adakah maknanya saya pergi ceritakan dengan orang, saya kata tahun ini saya dapat untung banyak, saya dapat duit banyak, saya sudah beli itu, beli ini, beli rumah besar, beli macam-macam. Adakah itu maksud wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith? Ceritakan? Qal la. Dikata bukan maknanya ceritakan dengan orang, tapi hadis nafsaka fi hadzal amr. Maksudnya ceritakan dengan dirimu tentang bab ini. Ya Rabb, syukur padamu. Dulu aku ni susah, sekarang beri pada saya kemudahan macam-macam. Itu adalah maksud. Bukan adalah kita pergi ceritakan dengan orang, saya ni tahun ini sudah untung berapa banyak. Banyak sangat. Sudah ada duit banyak, sudah ada. Bukan seperti itu. Sebab kita nak jaga pun diri kita daripada ain, daripada hasad. Wal'iyazbillah, na'udzubillah min zalik. Tidak perlu kita nak ceritakan semua benda. Dikatakan ada berapa perkara, kalau orang tanya jangan diceritakan. Apa dia? Satu, income kamu, berapa dapat duit. Tak perlu kita ceritakan dengan orang.
Satu lagi tentang umur kamu. Berapa berapa umur kamu? Biar je. Soalan seperti itu tak perlu nak jawab. Ha. Biar je. Apa faedah? Sekarang sudah beri tahu pada kamu. Apa faedah tentang bab itu? Jadi di antara ada benda lagi, lupa dah tentangnya. Tapi yang penting, maksud pada bab ini, tidak perlu kita nak ceritakan semua benda dengan orang. Ha? Saya ini berjaya, sudah dapat ini, dapat itu. Tak perlu seperti ini. Tak perlu sampai tahap ni. Hadis nafsak. Ceritakan dengan diri kamu sendiri. Ya Allah, syukur kepadamu ya Allah. Aku ni dulu susah. Aku ni adalah dulu banyak masalah, banyak susah, kesusahan. Sekarang saya dalam keadaan baik ya Allah. Alhamdulillah. Syukur kepadamu ya Allah. Hadis nafsak. Ceritakan bagaimana dulu, bagaimana sekarang. Dengan diri kamu, diri sendiri. Jangan adalah nak pergi kita nak ceritakan dengan orang sebab kita takut. Takut apa? Takut adalah mungkin ain, mungkin hasad. Bukan semua orang adalah suka kebaikan pada kita. Suka adalah kita berjaya dekat dunia. Suka untuk kita menang. Suka untuk kita beruntung dan sebagainya. Bukan semua orang seperti itu. Walaupun orang itu dekat pada kita, tidak perlu nak ceritakan semua itu. Berapa dapat, berapa income, berapa bagaimana, apa yang kamu buat, apa tak perlu cerita. Buat senyap-senyap je. Ha? Buat dalam keadaan senyap-senyap. Tak perlu kamu kena ceritakan semua benda dengan orang. Tak perlu semua benda itu. فأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. حدث نفسك. Ceritakan tentang diri kamu. Bagaimana dulu kamu susah, sekarang Allah SWT beri pada kamu kemudahan. Yakni ingatkan semuanya dari badannya. Minhu wa ilaihi. Dari badannya dan juga ke badannya. Bagaimana itu? Minhu wa ilaihi. Sebab orang yang beriman, dia akan gunakan apa yang Allah SWT beri kepadanya untuk akhiratnya. Bagaimana itu? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah." Yani, gunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada diri kamu, kepadamu dekat dunia ini adalah untuk akhirat kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala beri padamu rezeki banyak, kena ada saham untuk akhirat. Pada zakat ataupun pada sedekah, ataupun pada amalan kebaikan, kena ada pada hidupan kita apa yang Allah SWT beri pada kita, ada amalan untuk akhirat untuk kita. Di antara kata-kata, yaqulun bi'anna al-markib alladhi fihi syai' lillah la yaghraq. Dikatakan kapal yang ada badannya sesuatu kerana Allah, dia tidak akan tergelam, termasuk dalam air. Tidak akan tergelam. Hidupan kita seperti itu. Kalau kita buat semua kerana Allah dan ada pada kerja kita kerana Allah, kita akan berjaya insya-Allah. Kita akan selamat. Satu kisah yang benar dan insya-Allah mungkin saya hanya tak ingat namanya seorang orang itu, tapi kisah itu benar terjadi dekat bumi Mesir. Berapa orang terkumpul untuk nak buat bisnes sama-sama. Jadi orang itu waktu tu nak modal satu jumlah. Jadi setiap orang bayar jumlah sikit-sikit. Setiap orang usaha itu duit yang dapat. Last dia bagi modal untuk kerja itu bagi 10 orang. Jadi orang tu nak lagi seorang. Tak ada orang nak join. Nak bayar lebih-lebih setiap orang sudah. Sampai kata saya tak boleh bayar lagi banyak pada itu. Sudah jumlah ini saja. Kita lagi ada contoh 100,000 lagi. Kita nak 100,000 lagi. Tak ada orang. Okeylah, kita setiap orang bayar sikit-sikit. Setiap orang daripada kita bayar sikit-sikit untuk cukupkan. Dan seorang bagi cadangan itu. Dan jadikan ini yang nombor 10 saham lillahi ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani bukan untuk fulan, bukan untuk fulan. Lillahi ta'ala. Setiap orang keluarkan duit sikit. Ini lillahi ta'ala. Subhanallah, orang itu berjaya
dalam perniagaan dia sampai keadaan berjaya sangat, dan hak setiap hujung tahun dia bagikan, setiap orang ada bahagian dia, dan yang kerana Allah beri pada orang, tolong-tolong ada orang. Subhanallah, berjaya sampai orang itu membinakan madrasah, membinakan macam madrasah, membantukan orang dekat dekat kubung, dekat apa, dekat qaryahnya, tempat kawasannya. Dia adalah seorang daripada Sa'id Masr, daripada bumi Mesir, daripada tempat apa, kampung-kampung. Subhanallah, orang itu berjaya sampai membantu ramai pada orang. Di masa jenazahnya, keluar terlalu ramai orang. Dia adalah seorang, bukan adalah orang ulama besar, tapi adalah dia seantara orangnya, bukan orang, orang ulama, bukan adalah tak, dia orang yang membantu orang. Subhanallah. Tidak ada rumah dekat situ, di kawasan situ tak pernah dapat bantuan daripadanya. Subhanallah. Jadi buat apa? Lillahi ta'ala. Allah SWT bagi orang itu berjaya dalam perniagaan dia. Wallahu alam, asbabnya ada saham lillah. Ada satu saham kerana Allah SWT. Seperti itu kalau boleh dalam hidupan kita. Kita dapat contoh gaji kita, keluarkan duit sikit. Tak perlu orang tahu. Keluarga pun tak perlu tahu. Isteri, anak ke, ayah dah bayar duit. Contoh bantu orang, tolong orang. Ataupun ibu bayar bantu orang, tolong orang. Betul ni tak perlu cerita. Bainaka wa bainallah. Di antara kamu dengan Allah SWT. Buat ini benda ni. Bantu orang, tolong orang. Contoh dengan duit. Mungkin kadang-kadang bantuan bukan hanya pada duit. Mungkin kamu adalah dalam kerja kamu boleh bantu orang. Bantu orang macam mana? Mungkin ada urusan dia, orang itu tak tahu macam mana nak buat, kamu boleh bantunya, ajarnya. Itu pun jadi bantuan. Bantuan bukan hanya pada duit saja. Jangan ingat, oh saya ni miskin lah. Saya pun tak ada duit. Contoh katanya. Tak. Siapa kata bantuan itu hanya pada duit? Ha? Siapa kata itu adalah hanya dengan duit? Dengan kata yang baik pun jadi adalah saham untuk akhirat untuk kita. Dengan pagi-pagi kamu ingatkan zikrullah kepada orang pun itu jadi saham untuk kita di akhirat. Ha? Banyak daripada amalan yang kita boleh dapat kebaikan, tapi jangan kita tinggalkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Surah Ad-Duha akhirnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ingatkan pada diri saya dan juga kepada semua untuk kita duduk satu masa, kita duduk tutup mata, kita fikir bagaimana dulu dan bagaimana sekarang. Bagaimana Allah SWT beri pada kita banyak kemudahan. Bagaimana Allah SWT bagi kita berjaya dekat dunia ini. Bagaimana Allah SWT bagi kita kemudahan. Tapi mungkin ada orang kata, tapi saya terbalik lah Syekh. Saya dulu, Masya Allah, duit banyak, banyak benda yang kemudahan ada. Sekarang saya tak. Bisnes saya jatuh, banyak pada hal yang terjadi dengan saya tak proper. Tapi kita pun duduk fikir. Fikir pada apa yang terjadi dengan kita. Bagaimana dulu? Apa kesalahan? Kenapa yang terjadi seperti itu? Apa yang pada salah? Dan bagaimana hal kita sekarang dengan Allah dan bagaimana di masa itu? Ha? Pun benda ni kita kena tengok juga pada diri kita. Kadang-kadang ada pada hamba Allah SWT, dia kalau jadi kaya, problem pada dirinya. Maksud dia kemungkinan jadi walayazubillah adalah jauh pada jalan yang benar. Dan ada pada orang, kalau dia jadi miskin, problem bagi dirinya. Tak sesuai dengan dirinya. Sebab walayazubillah akan jauh pada Allah SWT. Jadi Allah SWT sudah takdirkan setiap orang apa yang, bagaimana keadaannya, bagaimana halnya. Semoga Allah SWT selamatkan kita semua di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak pada semua yang hadir pada hari ini. Semoga dengan apa yang kita kongsikan dengan semua ada manfaat insya-Allah taala. Semoga insya-Allah pada minggu yang akan datang kita insya-Allah taala berterusan untuk kelas tadabbur kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.
Untuk maklumkan untuk semua, insya Allah Ta'ala kita akan ada kursus tajwid di masa yang terdekat ini. Siapa yang berminat untuk nak join dengan kita kursus tajwid, insya Allah kita buka pada semua. Kita ada kursus tajwid akan ada 3 level, level 1, 2, 3. Level 1 kita akan belajar hukum-hukum asas. Level kedua kita akan belajar bab makharij al-huruf. Level ketiga kita akan belajar bab sifat al-huruf insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terbuka pada semua, siapa yang berminat insya-Allah boleh join dengan kita باذن Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima pada kita semua insya-Allah. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita dan mudahkan untuk kita jadi orang yang soleh, insya-Allah orang yang soleh. Bismillah, dan mudahkan kepada kita semua insya-Allah dekat diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan diri kita pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Allahumma qarrib ilaina al-a'mal allati tuhibbaha wa ab'idna 'an al-a'mal allati la tuhib wa la tardaha. Ya Allah, dekatkan diri kami pada amalan-amalan yang Engkau suka dan Engkau ridha ya Allah, dan jauhkan diri kami daripada amalan yang tidak ada badannya ridhamu ya Allah. Naam. Insan manusia akan hidup dekat dunia ini bukan lama kalau kita bandingkan hidupan kita dekat dunia dan di akhirat dan alam barzakh adalah hidupan dunia itu yang paling sikit. Jadi beruntunglah siapa yang dia gunakan kepada benda yang bagi dirinya dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang bertakwa, orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin ya akramul akramin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم الرحمن الرحيم. ربنا يا ربنا يا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا وعن والدينا وعن محمد واسترنا واستر والدينا واستر أمة محمد في الدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اني اسالك الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا يا ربنا ربنا يسر لنا امورنا واغفر لنا جميع حاجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Qabar minkum, barakallahu fikum. Ingatkan pada diri saya dan kepada semua, jangan lupa membaca surah Kahfi dan banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syekh. Sama-sama, barakallahu. Terima kasih, Syekh. Alhamdulillah. Terima kasih.